Brand yang mendakwa namanya sebagai Emmanuel adalah seorang Nabi utusan Tuhan yang mengamalkan gabungan ajaran Mormon dan New Ageism. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Selamat kembali lagi dengan channel Bro Zul. Saya ucapkan terima kasih kepada anda yang masih sudi lagi meluangkan masa untuk bersama saya. Okey, bagi anda yang baru lagi sampai ke channel saya ni, jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga tekan loceng sekali supaya anda sentiasa akan dapat notification yang terbaru dari channel saya. Okey, tanpa berlengah lagi, kali ini saya ingin ceritakan kepada anda iaitu satu cerita yang berlaku di California, Amerika Syarikat. Pada bulan Jun 2002, seorang gadis remaja perempuan berusia 14 tahun iaitu Elizabeth Smart telah diculik dari rumah sendiri oleh seorang lelaki bernama Brian David Mitchell yang ditemani isterinya bernama Wanda Brazee. Menyedihkan apabila sepanjang 9 bulan penculikan Elizabeth, dia bukan sahaja dirogol, bahkan juga diberikan dadah secara berterusan serta dipaksa untuk melakukan ritual ajaran sesat. Kisahnya bermula pada 5 Jun 2002 apabila Brian bertindak untuk menyelinap masuk ke dalam bilik tidur Elizabeth menerusi satu tingkap. Satu-satunya saksi kejadian penculikan itu adalah adik perempuan Elizabeth berusia 9 tahun yang tidur sebilik dengannya iaitu Mary Catherine. Satu kesilapan besar yang dibuat oleh Mary waktu penculikan tersebut adalah dia hanya memaklumkan tentang penculikan itu kepada ibu bapanya hanya selepas 2 jam selepas kejadian berlalu. Tindakan Mary untuk mengunci mulut pada sebelum itu adalah susulan bimbingannya bahawa si penculik akan datang semula ke rumah untuk menculiknya. Selain itu, Mary dikatakan agak mengenali suara penculikan berkenaan namun tidak dapat untuk mengecam wajahnya. Operasi pencarian Elizabeth telah dijalankan secara besar-besaran. Berbagai usaha dilakukan termasuklah dengan bantuan sukarelawan dan penggunaan pesawat. Walau bagaimanapun, Elizabeth tetap gagal untuk dikesan. Pada asalnya, seorang lelaki bernama Richard Ritchie dikatakan dan diyakini sebagai penculik Elizabeth. Biarpun dia membuat penafian tentang perkara itu, kes penculikan Elizabeth tersebut bagaimanapun menjadi semakin dingin apabila Richard meninggal dunia pada bulan Ogos 2002 akibat pendarahan otak. Berkenaan dengan Elizabeth, dia telah dibawa oleh Brian ke kawasan tapak kemah di dalam hutan yang terletak kira-kira 3 batu jarak dari rumahnya. Di situ, isteri Brian iaitu Wanda Brazee sudah pun bersedia untuk menyambut kedatangan Elizabeth. Brian yang mendakwa namanya sebagai Emmanuel adalah seorang Nabi utusan Tuhan yang mengamalkan gabungan ajaran Mormon dan New Ageism. Seperkara lagi perlu diketahui, Brian yang menanam prinsip berpoligami dalam hidupnya telah mengadakan satu upacara majlis perkahwinan pelik sebagai tanda pengisytiharan Elizabeth menjadi isterinya. Elizabeth pula terus menderita berikutan sering dipaksa untuk menonton video lucah sebelum dirogol berkali-kali dalam sehari. Tak cukup dengan itu, Elizabeth yang diikat pada pokok telah diberikan minuman beralkohol serta dadah. Selepas 2 bulan penculikannya, Elizabeth disuruh untuk memakai rambut palsu serta berjubah. Paling mengejutkan dalam kes ini adalah fakta di mana Brian dan Wanda ada membawa Elizabeth muncul di tempat khalayak ramai. Namun malangnya, kemunculan Elizabeth tersebut tidak disedari oleh orang awam waktu itu. Hinggalah bulan Februari 2003, Mary Catherine tiba-tiba teringatkan seorang lelaki yang berkemungkinan besar adalah penculik kakaknya. Mary memberitahu ibu bapanya bahawa lelaki itu adalah Emmanuel yang pernah melakukan kerja-kerja bertukang di rumah mereka. Berdasarkan lakaran wajah Emmanuel yang sedia ada,
Pihak polis seterusnya berjaya menangkap Brian dan Wanda pada 12 Mac 2003. Susuran menerima maklumat daripada orang awam yang telah melihat pasangan suami isteri tersebut berjalan bersama Elizabeth. Sewaktu disoal siasat, Elizabeth pada mulanya dilaporkan enggan untuk mendedahkan identiti sebenar. Dalam hal sebegini, dia telah dikuatiri mengidap penyakit Stockholm Syndrome. Faktor inilah yang boleh menjadi penjelasan utama mengapa Elizabeth tidak pernah cuba bagi melarikan diri meskipun banyak kali mempunyai peluang keemasan sedemikian. Menerusi keputusan pembicaraan kes tahun 2009, Wanda yang didapati bersubahat bersama Brian untuk melakukan penculikan telah dipenjarakan selama 15 tahun. Sementara itu, Brian pula diberikan 2 hukuman penjara seumur hidup. Bagaimanapun, Elizabeth terus bangkit daripada peristiwa hitam yang telah melanda dalam hidupnya. Dia kini bukan sahaja bergelar sebagai penulis, malah menjadi aktivis, mengulas dan wartawan tentang segala hal jenayah yang berkaitan dengan penculikan. Tahun 2017 iaitu bersamaan dengan ulang tahun ke-15 tahun penculikannya, Lifetime menyiarkan filem televisyen berjudul I Am Elizabeth Smart yang telah diterbitkan oleh Elizabeth sendiri. Okey, so terima kasih kepada anda semua yang sudi mendengar cerita dari saya tadi. Walau bagaimanapun, saya mohon kepada anda semua jangan terlalu taksub dengan apa yang saya sampaikan. Anggaplah hanya perkongsian saya kepada anda sahaja. Okey, insya-Allah kita akan berjumpa lagi dengan cerita yang baru dan lebih menarik lagi selepas ini. Jaga kesihatan anda semua dan Assalamualaikum. Goodbye guys. Bye-bye.